Okay, hai semua. So hari ini Ezra akan share tentang model perkembangan kejaya daripada donor Edwin Super. Okay, donor Edwin Super ni ataupun donor E-Super ni dia telah memperkenalkan teori perkembangan kejaya super pada tahun 1952. Dan teori ini adalah berasaskan daripada teori Gisbert yang menggunakan pendekatan proses ataupun peringkat perkembangan. Dan donor E-Super ni telah memperkembangkanlah teori Gisbert itu kepada 5 peringkat perkembangan. Kalau ikut daripada teori Gisbert ada 3 peringkat perkembangan, iaitu fantasi, percubaan dengan realistik. Tapi donor E-Super ni dia telah memperkembangkan lagi teori tersebut kepada 5 peringkat perkembangan kejaya. Dan peringkat tersebut adalah terdiri daripada yang pertama peringkat pertumbuhan, yang kedua adalah peringkat penerokaan, yang ketiga adalah peringkat pengukuhan, yang keempat adalah peringkat pengekalan, dan yang kelima adalah peringkat penurunan. Okey, untuk peringkat pertumbuhan adalah bermula daripada 0 hingga 14 tahun. Dan pada ketika ini pada pemilihan kejayaan remaja tu lebih dipengaruhi oleh cara hidup, oleh persekitaran dia, apa yang dia lihat, apa yang dipertontonkan. So sebab itulah kanak-kanak ni dia ada yang bila kita tanya apa cita-cita dia nak jadi, ada yang nak jadi Superman, Batman, berdasarkan apalah yang dia tengok dekat TV ataupun berdasarkan apa yang sekeliling dia. Contohnya mak dia seorang cikgu, ayah dia seorang chef. So kejaya tu, pemilihan kejaya bagi kanak-kanak pada ketika tempoh pertumbuhan ni dia lebih tak tetap lagi lah, lebih kepada minat, fantasi macam tu. Dan peringkat yang kedua adalah peringkat penerokaan yang bermula daripada umur 15 hingga 24 tahun. Pada ketika ini pemilihan kejaya tu lebih difokuskanlah kepada kejaya-kejaya yang diminati dan mengikut keupayaan diri sendiri. Lebih realistik lah pemilihan kejaya tu. Dan peringkat penerokaan ni dia terbahagi lagi kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama peringkat pemilihan cadangan bermula daripada umur 15 hingga 17 tahun. Maksudnya remaja tu dia akan jumpa dengan kaunselor, dia akan berjumpa dengan guru-guru ataupun bertanya dengan ibu bapa tentang kejaya-kejaya yang ada dalam yang diminatilah, yang mengikut keupayaan diri sendiri. Dia akan lebih mengambil tahu tentang sesuatu kejaya tu. Dan pada umur 18 hingga 21 tahun ialah peringkat pemilihan. Maksudnya dia akan pilih kejaya mana yang dia ingin ceburi. Dan pada umur 22 hingga 24 tahun kebiasaannya mereka akan mula terjebaklah ataupun mula bekerja dalam kejayaan yang telah dipilih. Okey, seterusnya adalah peringkat pengukuhan. Peringkat pengukuhan ni adalah peringkat yang ketiga dalam teori kejayaan super, yang bermula daripada umur 25 tahun hingga 44 tahun. Dan teori ini dan dalam peringkat ini terbagi kepada 2 peringkat, iaitu fasa percubaan dan fasa stabil. So fasa percubaan ni bermaksud seseorang tu dia mencubalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dirasakan sesuai dengan minat dia, sesuai dengan kebolehan dia. Dan pada peringkat ni juga seseorang itu dia ingin meningkatkan lagi lah kebolehan dalam skop kejayaan yang telah dipilih. Dan kemudian dia akan pergi ke fasa stabil, di mana pada fasa stabil ni seseorang itu dia telah berjaya memegang jawatan yang tinggi di peringkat pekerjaan dia. Dan mengikut Sharif pada tahun 2010 mengatakan bahawa pada peringkat pengukuhan ni seseorang itu telah memilih pekerjaan yang sesuai dan tepat bagi diri dia. Okey, seterusnya individu dia akan masuk kepada peringkat pengekalan, iaitu berumur daripada 45 tahun sehingga 64 tahun. Dan pada peringkat pengekalan ni seseorang itu dia telah mencapai pekerjaan yang stabil, ada jawatan yang tinggi, dan kemudian mereka lebih fokuskan untuk memperbaiki struktur pekerjaan ataupun situasi pekerjaan dan mencapai kepuasan pekerjaan yang tinggi. Dan kemudian apabila masuk umur 65 tahun, dia telah memasuki peringkat penurunan lah, di mana tenaga kerja mereka telah berkurangan, dan mereka akan melakukan kerja pada output tenaga yang kurang lah, yang minima. Dan kebanyakan orang pada umur 65 tahun ni dia telah pencen, dan mereka akan melakukan hobi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan lah, yang tidak menggunakan tenaga yang banyak. Dalam teori E-Super ni juga ada satu carta ataupun satu model yang
sangat popular untuk jadikan panduan bagi lebih memahami konsep perkembangan kejayaan super, iaitu model archway, model pintu gerbang. Jadi model archway yang diperkenalkan oleh donor e-super ni, dia lebih menekankan ataupun memfokuskan kepada asas biografi, asas geografi, serta ada skop-skop personality, minat, kejaya, lepas tu faktor-faktor sekeliling seperti keluarga, rakan-rakan, dan faktor konsepkan diri, minat. Jadi kita boleh refer lah kepada model archway ni untuk lebih memahami teori perkembangan kejayaan super. Jadi kesimpulannya, untuk teori perkembangan super ni dia lebih menekankan konsep kediri dengan ciri-ciri dan minat seseorang dalam memilih kejaya dan memperkembangkan kejaya itu kepada peringkat lebih tinggi sesuai dengan keupayaan dan minat mereka. Sebenarnya proses perkembangan kejaya ni adalah proses yang berterusan lah, sebab untuk memilih kejaya yang sesuai dengan diri kita, yang kita minati, yang kita boleh yang kita boleh secara sukarela untuk meningkatkan struktur pekerjaan kita tu, adalah satu proses yang berterusan lah. So, untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Dan itu saja daripada saya, Ezra. Semoga anda semua dapat memahami dengan lebih lanjut tentang teori-teori perkembangan kejayaan super ini dan lebih mendapat panduan lah tentang proses pemilihan kejayaan anda.